Okay, so topik kita hari ni adalah weight gain and my hormones. Okay, so benda ni relatable dekat semua orang sebab semua orang ada hormones. Okay, alright. So you tengok statement ni. Dulu kalau berat naik sikit, jaga makan, bersenam sikit-sikit, insyaAllah settle. Berat turun semula lah. Tapi sekarang, okay. Yang kedua, I am eating the same and exercise the same, but why do I gain 5 kgs in the past few months? Okay, siapa yang rasa these two statement relatable dengan diri dia? Macam sama macam aku je ni. Ada tak? Ada tak? Ke semua orang macam, mana ada, aku slim je. Ada Okay. Okay, kemudian, if you have done everything, exercising, nampak tak ni? Exercising kan, sebab tu dia lari laju. Kan, bermasa-masa badan dia. Kemudian you dieting, makan tomato je 3 biji. Makan petai ke tu? Bukan petai, buah apa tak? Dengan sayur. Dieting, penatlah ni jaga makan ni. Fasting kan. You dah buat fasting. Okay, fasting is good sebenarnya. Tapi bila kita combine fasting punya method dengan apa yang I nak cerita ni, kesan dia insyaAllah akan berganda-ganda lah. Okay. Kemudian, slimming pills. Ada ke yang ambil slimming pills kat sini? Kan banyak ubat kurus dekat pasaran di luar sana sebab weight gain adalah something yang pandemik sebenarnya. Dia macam ataupun epidemik. Dia adalah masalah satu dunia. Okay, sebab tu dekat overseas, dekat US sekarang tengah glamour dengan Ozempic. Siapa pernah dengar Ozempic tu? Sebab dia orang nak kurus dengan cara yang cepat. Dia macam buat hacking. So dia create the drugs yang bernama Ozempic. So ramai celebrities lah especially yang pakai Ozempic tu kan. Okay, so kita buat dah semua ni kan. Tapi tak ada hasil. You don't get the result and leaving you feeling confused and giving up. Macam hayya kan, kenapa tak jadi pun kan. Kalau dulu-dulu senang je, senaman sikit je dah kurus balik. Kan? Alright. Tak ambil. Okay, Mas Tura tak ambil. Okay, good. Alright, so then maybe it's time to look into your hormones. Okay, hormones. So sebelum I belajar tentang benda ni kan, I tak pernah terfikir that apa-apa yang berkaitan dengan berat badan berkaitan dengan hormon. I tak tahu sebab sebelum-sebelum ni, masa I bekerja dulu kan, semua orang cakap pasal calorie counting ataupun potong kalori, calorie counting, calorie cutting. So you tengok jumlah kalori dekat satu makanan tu. Kalau kalori sikit, then you makan sikit, then you boleh kurus kan. So itu yang I pernah tahulah benda-benda macam tu. Maknanya you makan sikit mesti you akan kurus ni lah. Sebab berdasarkan ilmu kalori sahaja. Tapi mind you sekarang, ilmu calorie counting, calorie cutting ni, dia dah tak relevan lagi because kita dah evolve in our wellness dengan health punya dunia ni dan semakin ramai orang macam sedar bahawa we need more than that untuk kurus. Sebab kurus ni bukan sebab kita nak kurus tu sahaja, kita nak kesihatan yang datang bersama dengan kekurusan itu. Sebab most of the time when ada obesity, ada penyakit di sebaliknya. Okay, itu yang kita tak nak. Bukanlah kurus tu sebab kita nak, lepas kurus kita nak pergi pakai kebaya pula ke, nak pergi pakai short skirt ke, tak. Okay, tapi kita nak mencapai something yang lebih maknanya daripada itu, which is kesihatan di sebalik kekurusan itu. Okay. So, bila bercakap tentang hormon, okay, I nak cerita sikit yang ini adalah our body system. Okay, body system ni ada orang kata ada 11, ada 7. Okay, but this is our body system di mana inilah sistem-sistem yang ada dalam badan kita untuk support kehidupan kita. Okay, ada cardiovascular, digestive, endocrine, lymphatic, muscular, semua tu, nervous system. Okay, so yang I nak cerita hari ni adalah something yang berkaitan dengan endocrine system. Ini nampak I tunjuk ni, endocrine tu. Yang ketiga ni, rajah yang ketiga ni. Okay, so tak apa kalau tak nampak ni, tak apa.
Kalau nampak kecil kan, because kita nak zoom in dekat, alah, hilang pula dia punya gambar. I tak tahu dia dah berapa kali hilang tadi, tapi kejap Sekejap, I share dengan okay, kejap dia hilang pula gambar tu. Sebab Canva ni dia selalu macam tu dia mengacau sikit lah ni. Kejap buka yang the PDF version. So PDF ni dia akan lebih, dia dah selamatkan gambar tu lah. I'm so sorry for the tidak lancaran. I share dekat my PDF. Okay, hopefully semua nampak. Okay, nampak tak ni? So this is our endocrine system ya. So our endocrine system yang I dah zoom out daripada our whole body system sebentar tadi. So dekat sini you akan nampak a lot of glands. Pineal gland, pituitary gland, thyroid glands, thymus, pancreas, adrenal glands, and testicle untuk lelaki, dan perempuan ada ovary dengan placenta. Okay, yang lain-lain tu sama. Okay. So inilah sistem yang merupakan kita punya hormon sistem. Hormon kita bergerak di dalam endocrine system ini. Okay, so ini glands ini adalah tempat-tempat di mana hormon dalam badan kita dikeluarkan, dihasilkan. Okay, so gland-gland ni semua adalah gland-gland yang sangat penting. So bila kita zoom lagi, okay, kita nak zoom in lagi, okay, endocrine system tu starts in here. So ini gambar apa ni? Ini gambar apa? Otak, brain. Gambar otak. Rasa macam cakap dengan anak I. Ni gambar apa adik? Gambar apa ni? Ini gambar otak. Okay, last week siapa yang masuk sharing Kak Ro kan? You tengok gambar otak juga kan? Tapi masa tu kita fokus kepada hippocampus dengan amygdala. Siapa yang ingat kan? Dan untuk hormon ni kita akan fokus kepada here, okay? Specifically here dekat hypothalamus dengan pituitary gland. Okay, sebab communication yang berlaku daripada hypothalamus ni kepada pituitary gland akan akan menyebabkan pituitary gland mengeluarkan hormon-hormon lain kepada glands yang terdapat dekat bahagian sini. Okay, so dia punya hypothalamus ni adalah master glands. Dia keluarkan arahan kepada pituitary glands untuk menyuruh glands-glands yang lain tu mengeluarkan hormon, dan pituitary glands dan hypothalamus ni berkomunikasi juga melalui hormon. Maknanya hypothalamus dia nak suruh pituitary gland tu keluarkan hormon adalah dengan mengeluarkan hormon juga. Okay, maknanya dia punya cara berkomunikasi adalah hormon. So, I tak tulis apa hormon-hormon dia sebab dia akan menjadi terlalu teknikal, tapi cukup untuk kita tahu secara asasnya hypothalamus akan keluarkan arahan kepada pituitary gland, dan pituitary gland akan keluarkan sedikit hormon dan juga hormon-hormon lain untuk memberi arahan kepada glands yang terdapat dalam our endocrine system. So that is how it works. Okay. Okay, now kita dah sampai dekat macam mana hormon tu boleh dikeluarkan. So bila pituitary gland dah keluarkan arahan pada gland-gland tadi, maka gland-gland tadi akan keluarkan hormon, okay, akan keluarkan hormon untuk menjalankan fungsi-fungsi badan kita. Okay, so what is hormone actually? Kan? So hormon tu adalah chemical substance released by a gland or a cell that sends out message that affect other cells in the body. Dan hormones help to coordinate different function in the body. So dia adalah chemical messenger. Dia adalah penyampai-penyampai maklumat yang diperlukan oleh glands-glands dalam badan tadi, yang mana hormon ni dalam bentuk chemical. Chemical punya signal dalam bentuk apa kata orang chemical tu macam something yang macam mana dia sampai ke maklumat tu dengan melalui chemical, sebab dia secreted out by the glands. Okay, so inilah macam gambaran macam mana chemical tu. So dia akan dikeluarkan oleh glands tadi
dan akan affect sama ada diri gland tu sendiri ataupun affect organ-organ yang berdekatan dengan gland tersebut. Okay. So, dan dalam tubuh badan kita ni ada terlalu banyak hormones. Terlalu banyak hormones. Yang utamanya yang ini, yang dalam gambar besar adrenal endocrine system tadi. Dan semua hormon-hormon ni berkomunikasi dan saling memerlukan satu sama lain di mana mereka ni macam orkestra. Okay? Kalau orkestra ni, kalau ada satu bahagian muzik yang sumbang, maka muzik yang keluar tu takkan sedap didengar lah. Okay? So kalau ada satu yang tak okey, maka bunyi yang keluar tu pun tak sedap. Okay, so dia memang akan affect everything. Dia akan affect everything. Okay? Alright. So dia bukan macam satu-satu je tau. Dia bukan macam terasing tak. Dia play like an orchestra. Saling memerlukan. So hormones, okay, masa dulu, masa I tak tahu lagi pasal hormones, I ingatkan hormon ni yang berkaitan dengan I punya ni lah, period dengan I punya mood. Kan, bila nak, dulu masa zaman I anak dara kan, bila I nak period, I sangat-sangat moody, dahsyat I punya kemudian I tu kan. So masa tu I baru tahu okay, ni pasal hormon kan. I pergi jumpa doktor kata ni pasal hormon tak stabil. So masa tu I was thinking hormon tak stabil tu adalah masalah biasalah, semua orang pun hormon tak stabil. Okay? Dan bila dah berkecimpung dengan yang living ni dan I dapat peluang belajar tentang hormones, and then I pun ada buat my medical check up on hormones. Hormon sebenarnya mempengaruhi more than our periods and our mood, sebab kita tengok tadi yang function dekat yang I cakap dia macam orkestra tu. Okay, satu badan dia mempengaruhi. Okay, so ini adalah areas di mana hormon memainkan peranan mereka. Weight control. Okay, yang kita akan cakapkan sebentar lagi. Kemudian skin and hair. So kalau skin tak sihat, kan, skin tak sihat, hair tak cantik, kan, skin macam apa, tak rata ke ataupun jerawat ke, jangan cari yang produk untuk sapu tu dulu. Okay, jangan tukar-tukar shampoo tu dulu. Okay, tapi fix your hormone, insyaAllah you will see the result. Sebab kita betulkan daripada dalam. Kemudian joints, kita punya bones, kita punya circulation, kita punya immune system, kita punya sex, kalau kita dah kahwin lah, and then sleep. Sleep kita pun sangat dipengaruhi oleh hormon. Ada orang tak boleh tidur malam kan? So dia makan pil tidur. So lagi kacau dia punya hormon. Kemudian kita punya memory. Otak kita, ingat tak tadi gambar brain tu, so semuanya bermula daripada otak kita. Kemudian kita punya mood, of course, kita punya stress level, dan kita punya energy. Okay. So daripada semua ni terlalu banyak untuk diperkatakan, tapi kita nak tengok dekat bahagian weight control ini. Okay, so kita turun sekejap. Weight gain can come in many forms. Okay, so tengok gambar ni, ada yang dekat bahagian perut je, kemudian dia ada dekat bahagian belakang. Dekat bahagian belakang tu macam tebal sikit. Dekat lower pinggang tu, bila pegang tu macam tebal lah kat sini kan, dengan macam kat belakang ni macam kata orang macam gelembung sikit. Macam naik banyak kat pula situ lemak kan. Kemudian ada orang yang dekat belah bawah ni. Dekat peha dia mula daripada pinggang ni ke bawah. Naik kan, naik. Lepas tu ada orang dekat sini. So dia jadi nampak macam sasa. Kemudian ada orang dekat tepi ni. Dekat tepi badan, so dia macam mempengaruhi look dia. Bila ada kenaikan lemak-lemak dekat bahagian ni, so rupa kita pun boleh berubah. Okay, sebab ni semua adalah disebabkan oleh hormon-hormon yang tidak stabil dalam badan kita. Dan di mana lemak-lemak tu terjadi dan berkumpul, ditentukan oleh jenis hormon tu. Okay? Hormon. Okay, love handle. Yeah, nama dia love handle, I lupa. Okay, kemudian some look like this. Okay, tengok ya, kat sini dia naik kat perut. Okay, I letak gambar kartun kan sebab kita tak ada niat untuk body shaming ke apa sebab
nak tunjuk contoh supaya lebih clear. So some look like this dekat perut ni kan, dekat tangan pun nampak macam membesar, kemudian ada yang kat bawah ni, and then kat lelaki dia jadi macam ni, and yang ni dia macam whole body dia nampak naik kan. Okay, kemudian ada juga yang macam ni, kita nampak body dia yang ni bentuk macam orang panggil apple shape. Kemudian ada yang pear shape. Pear shape ni. I kategori pear shape ni. I ni. I. Okay. So, I kat sini. So, kalau I naik badan, I jadi macam ni. Okay. Kat atas ni nampak macam normal kan. So, inilah antara benda-benda yang kita boleh nampak dekat seseorang tu kalau dia punya kenaikan berat badan, kenaikan fat dekat badan dia disebabkan oleh hormon. Okay. And for women, dia kebanyakannya woman ni dia kelihatan seperti ini, iaitu yang ni, pear shape ni, bentuk pear ni. Okay, kat pinggang kecil je, tapi kat bawah ni macam membesar sikit. Okay, yang ni ideal lah, so proportionate. Dia punya bahu dengan peha tu macam sama. Okay, tapi kalau kita tahu dia dah jadi overweight ni, kan, overweight tu bila bawah dia lagi besar. Okay. Double chin tu pun satu jugalah kalau hormon juga boleh diperbetulkan, dan juga kalau double chin also because of lymphatic. Okay, lymphatic. Okay. Yang tadi saya cakap ni, bentuk ni kalau nak nampak lebih jelas daripada bahagian hadapan, it is more specifically looking like this. Dan ini terjadi banyak kepada wanita-wanita yang dah kahwin ataupun yang kita dah melalui proses aging. Yang dah kahwin tu maksud dia dah beranak semua-semua tu kan, and then dia melalui proses aging. Adakah you dalam kategori itu? Tapi ada juga yang belum kahwin pun mengalami ini sebab banyak orang, banyak wanita zaman sekarang yang saya cakap pandemik tadi tu, ada masalah yang I nak cerita sekejap lagi ni. Kan dia naik badan belah sini. Okay. So, benda-benda ni dia tidak berlaku dalam masa yang sekejap. Okay, dia normally happens in stages. So, yang ni dia macam jauh sikit, dia start daripada kanan. Okay. So, normal yang macam ni. Lepas tu, stage 1. As you age ataupun as you melalui satu perubahan dalam badan you, kan, dalam badan you, maybe you mengandung, bersalin, kan, ataupun you ada masalah yang berkaitan dengan hormon fibroids ke apa ke. So you tengok kalau you tengok dia boleh jadi yang macam ni. Yang ini, yang stage 3 ni adalah yang ni lah. Yang dah jadi. Ni hasil dia. Okay, so nampak. So, what are the similar things between those pictures? Kalau you tengok gambar ni, gambar ni kan, yang ni, pear shape ni, dia kat mana similar dia? Okay, dia punya similarity adalah dia gain weight dekat the lower part of the body, specifically dekat waist ke bawah, lower waist kan, specifically lower waist. So dia termasuk sekali bahagian perut lah. Okay, perut. Kemudian thighs ni peha. Peha tu macam menggebu sangat dengan hips, bahagian pinggul. So itu yang dia jadi macam bentuk ni tu. Dia punya hourglass tu kemain lagi. Dia punya tu kan. Dia punya hourglass tu kemain lagi. Sebab dia membesar dekat bahagian itu. Okay. So ini yang kita nak cakap apa maksud dia. So weight gain ni sebenarnya hanyalah satu simptom. Okay. Satu simptom daripada satu permasalahan yang ada root cause dia. Okay. So dia hanyalah satu simptom. So sebab tu you diet, you senaman, you makan pil kurus, bukan you lah, maksud saya secara generalnya, masalah tu tak selesai. Okay, sebab dia adalah satu simptom. Dia bukan the root cause. So kita nak cari apa root cause tu. Kan? So kita nak mengkajinya. Okay, so bila kita ada weight gain, okay, especially bila kita dah semakin aging, mengalami proses berumur kan, dan penuaan, bukanlah penuaan, masih muda sebenarnya, tapi umur kita kan bertambah setiap hari. Okay, it tells us something else that is more critical
yang going on in our body. Okay? Okay, siapa terconteng ni? Okay, so let's do some investigation. Okay. Okay, daripada this list, I hope you can see ada berapa yang you experience. Okay, siapa boleh ni bagi, cuba kira, you tengok dan you kira berapa you ada. Land. 9. Okay, siapa lagi nak share ada berapa? Okay, ada yang cakap tak tahu 2 kot, 5, 4, 5, 6. Okay, ada 4. Okay, 5, 6. So, ramainya yang banyak lah. Anna Montana je 1. Tahniah. Okay, 3, 2, 1. Okay. Okay, most kalau you lebih daripada 2. Okay, lebih daripada 2, lebih daripada 3 lebih kurang lah anggaran dia. Kita akan tengok apa dia punya maksud sebenarnya. Okay, so dekat sini tadi ada yang, so you dah tengok yang ni. Okay, sekarang kat sini pula. Kat sini. Berapa pula you kat sini? Berapa pula yang you tick daripada sini? Banyaknya 3 kot, 4, 3, 3. Okay. Okay, 5, 8, 7. Sugar craving. Okay. 4. Alright. Alright. 3. Okay. Okay, ready nak dengar? Ready nak dengar, okay? So, apa maksud sebenarnya? Okay. Yang pertama tadi tu, yang saya tanya yang ada 9 mula-mula tadi kan, itu adalah estrogen dominance symptom. Di mana estrogen you mendominasi badan you. Okay, mendominasi badan you. Brain fog tu, you confused, macam tak boleh fikir, macam you nak fikir something, susah. Macam you nak figure out something, susah. Lepas tu contoh, you keluar daripada bilik, you nak pergi peti ais, nak ambil Ningxia. Tapi bila you sampai ke peti ais, aku nak ambil apa tadi So you tutup balik peti ais. Macam you fog, dia foggy, dia macam brain fog tu ni yang wanita ni tadi. Gambar wanita ni adalah gambar brain fog. Dia macam kabur je semua benda. Dia macam tak jelas. Dia tak boleh fikir dan dia tak ada clarity. So itu adalah brain fog. Okay. Otak serabut. Ya benar. Sama simptom. Ya selalu sangat kena macam tu kan. Jenuh pakai apa? Clarity essential oil. Kan? Okay. So yang you tengok yang pertama tadi tu, yang saya tanya tu, itu adalah estrogen dominance symptom. Okay. Kemudian yang muka surat ada wanita yang mengalami brain fog tu, okay, itu adalah low progesterone punya symptom. Low progesterone punya symptom So inilah dia. Kan? Okay. So kalau macam you nampak kan, macam kalau you tinggi dekat sini, most of the time, you pun akan tinggi dekat low progesterone ni. Okay? Some of the symptoms seem to be coincide with each other. Kan? And because the two hormones are working like seesaw. Dia sebenarnya, sepatutnya dia bekerja seperti seesaw. Satu, bila hormon estrogen tinggi, progesterone ni dia akan bertugas untuk merendahkan supaya they are in balance. Okay? Sebab they are supposedly to be in ratio. They are supposed to be in ratio dan the most ideal ratio adalah 1:10. 1 ratio progesterone kepada 10 kalau ikut bacaan yang kita ambil daripada darah lah. But you don't have to masuk dekat bab yang macam tu, tak payah teknikal lagi, but you know kalau you tengok daripada symptoms. Okay, so
kalau you ada daripada dua-dua tadi tu tinggi, maknanya you tanda kat 5 kat atas tu, 5 pun kat bawah. So most likely you are having estrogen dominance. So berdasarkan simptom-simptom itu, estrogen dominance adalah something yang mungkin badan you sedang alami. Dan estrogen dominance ni adalah satu penyakit zaman moden. Satu penyakit zaman moden sebab I ada satu buku berdasarkan hormon daripada Dr. Thierry Hertog ni. Dia adalah seorang medical doctor tapi dia lepas tu dia pergi kepada functional medicine. Dia keluarkan satu buku ni pada tahun, I think it's tahun, dah lama tahun 2002. Okay, tahun 2002. And it doesn't mention anything about estrogen dominance. Masa zaman tu, dia hanya cakap pasal deficiency, kekurangan, lack of estrogen, lack of progesterone. Semua on the deficiency punya side. Okay, tak ada yang terlebih tu. Menunjukkan bahawa estrogen dominance adalah satu penyakit. Okay, dia sebenarnya satu gejala yang keluar di zaman moden ini. Pada tahun 2002 tu mungkinlah keluar tapi it's not something yang maybe people sains belum jumpa lagi dia punya apa yang tengah terjadi tu. So benda ni sekarang yang macam tengah dominate the world of orang perempuan. So dia adalah penyakit zaman sekarang. Penyakit zaman sekarang. Kenapa boleh jadi macam penyakit zaman sekarang ni? Kan? Kenapa ya? Okay. So, apa maksud estrogen dominance? So adalah bila kita ada high estrogen dan low progesterone. So ini dua hormon wanita yang kita gunakan untuk nak tengok tahap kesihatan kita macam mana. Berkaitan dengan kewanitaan lah. Okay, so kalau you ada high estrogen dengan low progesterone, most likely, like 99.99% you are having estrogen dominance. Okay, so tengok sini kat sini gambar seorang wanita yang mempunyai balance estrogen, okay, dan juga seorang wanita yang mempunyai high estrogen, okay. So 9:22. Okay, so kita tengok roles of estrogen ni. Okay, role of estrogen yang pertama, feminizing women's bodies. Okay, apa yang dia buat adalah estrogen ni adalah hormon orang perempuan yang sangat penting sebenarnya. Yang sangat penting. Sebab apa? Sebab dia menjadikan seorang wanita itu wanita. Okay, dia bagi shapes kepada kita punya badan. Dia bagi shapes kepada kita punya so kita ada bentuk, kita ada hips, kita ada pelvis, kita ada breast. Kan, sebab badan wanita ni lebih curvy berbanding badan orang lelaki. Kan, so itu role estrogen. So kalau you nak tengok seorang perempuan tu, kalau dia punya ciri-ciri kewanitaan tu cukup, maka dia akan nampak so perempuan, so feminine. So kalau wanita tu kurang ciri-ciri kewanitaan dia, maka kita tahulah dia kurang estrogen. Yang macam badan dia straight je, dia tak ada punggung, dia tak ada breast kan, maknanya estrogen dia sangat low. Tapi dia ada hormon lain yang lebih tinggi, iaitu hormon testosteron, hormon orang lelaki. Okay, I tak baca lagi komen. Kejap. Kemudian dia control the menstrual cycle bersama-sama dengan progesteron. So dia ada turun dan naik dia berdasarkan cycle. Yang ni kena masuk kelas lain lah. Nanti kita belajar pasal menstrual cycle ni. InsyaAllah kalau kita ada kesempatan on different class. Okay? Tapi dia ada rules dia semasa kita nak period. Dan juga selepas period. So dia ada role dia akan ada naik dan turun dia bersama-sama dengan progesteron. Kemudian dia prevent excess hair growth. Kenapa? Sebab saya cakap tadi, estrogen ni hormon yang menjadikan anda seorang perempuan. So orang perempuan ni dia tak ada berbulu-bulu sangat. Betul tak? Dia maksudnya bukan macam orang lelaki semua tempat dia ada bulu kan, kaki pun ada bulu semua. So kalau ciri-ciri feminin tu, kat kaki tak ada bulu kan, and then keeps the vagina moist. So kalau orang yang ada simptom dry vagina, saya pernah jumpa kenalan lah, memang dia sampai kena ambil intervention lah from the
from medical perspective sebab bila dia bersama dengan suami terlalu sakit kerana badan dia tak mampu mengeluarkan moisture untuk dekat bahagian situ. Okay, keep the eyes shining. Tengok eyes kita. Eyes kita shine tak? Okay, kalau tengok budak-budak kan memang eyes dia sangat shining, cantik. Okay, preparing the uterus for pregnancy sebab dia role dia untuk menebalkan dinding uterus tu supaya bila ada berlakunya persenyawaan kan nanti telur dengan sperm tu bila ada persenyawaan dia kena prepare the body untuk supaya yang bukan baby yang dah bersenyawa tu, yang senyawa tu boleh melekap dan pregnancy tu boleh diteruskan. Okay, dia yang role ni dia buat bersama-sama dengan progesteron. Kemudian beautiful skin. Seorang wanita yang ada kulit yang cantik, maknanya estrogen level dia optimum. Fights fatigue, reduce the risk of heart disease. Estrogen pun ada role dekat kita punya jantung, osteoporosis dekat kita punya tulang dan juga supports immune function. Okay, sebenarnya kalau kita nak tengok function estrogen ni sebenarnya lagi banyak tau. Kan I cakap tadi dia macam orkestra, dia bekerja bersama-sama hormon lain juga. Tapi ini yang kita kena tahulah, yang secara generalnya ini yang kita kena tahu. Okay. Hidup perempuan zaman ni keras sangat, kau betul. Sebab ramai orang perempuan jadi kurang estrogen ni sebab kita banyak ambil function orang lelaki. Okay, function kerja orang lelaki. Okay. Kemudian ada lagi satu role dia. Role estrogen ni, kenapa? Adalah fat storage hormone. Macam Allah kan, yang tadi tu dah best dah ni. Tak nak bagi cantik, semua-semua tu kan. Tiba-tiba rupa-rupanya dia ada satu function lain yang fat storage. Okay, kenapa ada fat storage ni? Sebab dia kan adalah satu hormon yang sangat penting untuk kita punya reproductive. So untuk reproductive tu, sistem tu healthy, kita kena ada certain amount of fat. Okay, so orang perempuan memang kalau ikutkan dia punya body composition, fat dia kena lebih banyak berbanding orang lelaki lah. Dia ada percentage dia yang kita kena, orang perempuan ni kena capai supaya dia tu okey dia punya hormon. Sebab orang lelaki memang fat dia orang kena lean. Dia orang kena sangat lean sebab dia orang kena ada muscle yang banyak. Tapi orang perempuan muscle perlu tapi kena juga ada more fat sebab kita nak membuat kerja-kerja berkaitan dengan reproductive. Kita ni nak kena mengandung, nak kena bersalin semua tu, we need a little bit of fat dengan certain amount lah yang bersesuaian untuk kita buat, untuk kita jalankan tugas kita daripada segi reproductive system. Badan kita yang perlukan benda tu ya. Okay. Kalau underweight. Okay, kemudian role of progesterone. Kat sini sebenarnya dia ada gambar tu tak keluar, okay. So, yang ni regulates menstrual cycle. Yang ni tadi I cakap dia bekerja bersama-sama dengan estrogen. Okay, prepare the uterus for pregnancy pun bersama-sama, okay. And mainly secreted during the second half of menstrual cycle. So, menstrual cycle kita ni ada phase dia, okay. So, dia pada paras yang biasa, bukan waktu dia keluar dengan banyak, dia akan keluar pada certain level sahaja dan bila dia sampai phase yang diperlukan dia banyak, iaitu bila kita dah period, kan, so kita dah period, lepas tu kita menjalani masa untuk estrogen kita naik, lepas tu ada ovulation, lepas ovulation kalau ada berlakunya persenyawaan, okay, so masa tu progesteron akan dinaikkan oleh badan kita supaya kita boleh prepare kalau ada pregnancy. Okay. Prevent PMS, bloating, irritability, anxious, breast tenderness and migraine. So kalau you nampak, PMS ni tadi adalah satu simptom daripada estrogen dominance. Okay, so kalau estrogen you banyak, you akan mengalami PMS. Okay, so progesteron ni, dia dengan estrogen ni, dia tolong bekerja untuk macam relax sikit, dia tolong rendahkan. Okay, dia tolong rendahkan, bukanlah rendah untuk lowkan dia, tapi supaya estrogen tu berada pada paras yang optimum. Okay, so dia daripada situ boleh nampak dia tones down heavy flow sebab heavy flow is associated dengan high estrogen.
dengan eases painful period. Okay, kenapa bila kita banyak estrogen, kita akan heavy flow? Sebab masa pembinaan dinding uterus tu, okay, masa fasa estrogen dikeluarkan tu, bila dia dikeluarkan dengan banyak, so dinding uterus tu pun akan tebal. Maknanya lebih banyak dinding tu yang harus di-shed sewaktu kita tengah period. Kan period ni adalah dia shedding of the dinding kan, the uterus dinding tu. So dia akan dinding tu lagi tebal. So dia akan period dengan lama dan period dia akan heavy. Ni adalah contoh-contoh estrogen dominance. Dia banyak estrogen, okay? Kemudian heart and bone sama macam estrogen tadi. Anti-cancer effects, okay, endometrial and especially endometrial and breast cancer, sebab estrogen dominance sampai satu tahap, okay, bila dah terlalu dominant estrogen tu, dia boleh membawa kepada kanser. Kalau dah di-pair dengan lifestyle yang teruk, di-pair dengan all the toxin, okay, memang sangat-sangat possible untuk jadi kanser. Okay. Progesteron juga adalah satu hormon yang menenangkan kita. Okay, menenangkan kita, kita lebih bertenang. Kalau orang yang progesteron dia okay, optimum, dia tak mengalami sangat irritability masa dia period tu. Dia tak menaga sangat. Okay, dia okay je. Okay, and then sleep kita pun perlukan progesteron. Okay, dan dia support thyroid function. Sebab macam saya cakap tadi, mereka ni ibarat orkestra. Okay, so itu roles of progesterone. Then why and how estrogen dominance occurs? So, ini adalah gambaran estrogen dengan progesteron ni punya relationship. Estrogen ni macam fire, progesteron ni macam ice. When in balance, progesterone is the ice that keeps the fire of estrogen under control. Estrogen ni dia memang hormon kewanitaan untuk feminin semua-semua tu, tapi kalau dia terlebih, dia jadi seorang wanita naga. Dia bila dia terlebih, dia akan jadi naga. Faham tak? Itu ciri-ciri estrogen ni. So kalau progesteron is low, estrogen akan mendominate. Okay, dan ada faktor-faktor lain lah, insulin, obesity, estrogen can also increase estrogen level. Nanti I akan cerita selepas ni. Okay, so nampak hubungan estrogen dengan progesteron ni dia kena saling mengimbangi. Okay, so dalam estrogen dominance yang berkaitan dengan weight gain tadi, so kita tahu sekarang weight gain ni bila estrogen banyak, dia menyebabkan obesity kan dekat bahagian-bahagian yang I cakap tadi. So bila ada contoh kita ni estrogen terlebih, kemudian bila estrogen terlebih, kita ada satu proses tu yang dipanggil aromatase. Okay, aromatase ni datang daripada fat cell. Okay, dia satu enzim yang dia akan tukarkan testosteron. Sebab kita pun ada testosteron juga, okay, perempuan sedikit. So dia akan tukarkan testosteron ni kepada estrogen. So kita ni, bukan kita, maksudnya sesiapa yang mengalami estrogen dominance ni, dia macam duduk in cycle. Okay, dia macam duduk in cycle. So sebab tu dia susah nak keluar daripada obesity tu. Dia increase aromatase, lepas tu tukar testosteron jadi estrogen. So estrogen bertambah banyak. Bila estrogen bertambah banyak, bertambah lagi fat dia sebab dia adalah fat storage hormone. Kan? So bila fat bertambah, muscle pun berkurang. So bertambah lagi obesity. Obesity tu ada banyak fat cell. So keluar lagi banyak enzim aromatase tu. Ni you tak payah ingat, tapi I nak cakap bila dah berada dalam estrogen dominance punya phase, dia dah jadi cycle. Dia macam sebab tu dia jadi susah. Dia jadi susah nak keluar daripada situ. Okay, sebab tu yang senaman bersungguh-sungguh tapi tak jadi-jadi kan. Jaga makan pun susah nak jadi, macam segala usaha tu jadi macam tak nampak hasil. Okay, So kita nak tengok kenapa yang jadi ni kan. Saya tanya tadi kenapa boleh jadi ni. Why and how estrogen dominance occurs. So yang pertama, xenoestrogen aka the endocrine disruptor. Okay, daripada environmental toxin and self-care products, water, plastic, detergents, pesticide and our food. Contoh parabens, those yang ada parabens, phthalates, susah nak sebut benda ni.
I siap tanya Google macam mana nak sebut sebab dulu I pernah nak buat video macam mana nak sebut benda ni terti. Okay, lepas tu BPA ataupun bisphenol A iaitu adalah satu produk daripada petroleum. Okay, all the plastic lah basically as well as fragrance. Siapa nampak ingredients yang ada perkataan fragrance, sila buang dengan serta-merta. Okay. Kemudian sulfates, artificial colours dan etc. So, kenapa I letak etc? Sebab dia terlalu banyak. But you know, dia adalah something yang chemically made and they are toxic to our body, to the environment juga. Okay. We are what we eat and we are what we absorb. Lupa ni pasal absorb ni. Kita selalu cakap we are what we eat. Tapi kita juga adalah apa yang kita absorb. Self-care products. Dekat dalam skincare sahaja ada beratus-ratus xenoestrogen. Okay, dekat dalam water dah letak segala bentuk klorin lah. Apa benda. Segalalah heavy metal pun ada dalam water kan. Dalam pipe. Air pipe. So better ambil penapis air, Kemudian plastik ni datang daripada petroleum product. So tuang air panas dalam cawan plastik, maka dia sebenarnya ada efek dia terurai. Some of the plastik terurai, minum. Dan even bukan air panas pun ada diorang buat research air mineral, botol air mineral. So air mineral tu dah bagus dah, tapi duduk dalam botol plastik. Itu pun ada leach daripada plastik tu masuk ke dalam air yang kita bakal minum tu. Kan? Aduh, baru nak dapat mineral yang bagus-bagus daripada air ni kan. Keluar pula plastik dari situ rupanya. Ada. So, tapi adalah yang allowable punya level. Tapi kan, bila I fikir balik, kau sanggup ke walaupun dia allowable level, kan, sanggup ke nak masukkan benda tu dalam badan, kemudian menyusahkan endocrine system kita ni nak proses benda tu. Sebab plastik or the toxic chemicals ni, dia bukan something yang badan kita kenal. Okay, badan kita hanya kenal elemen-elemen yang natural, yang mineral, datang daripada tanah, datang daripada plants. Okay, yang itu yang badan kita boleh proses dan metabolize. Okay, so terlalu banyak. So fragrance ni, kalau ikut maksud kamus, dictionary punya maksud adalah pewangi, kan? So kita pun macam, oh pewangi, okey apa pewangi kan? Tak. Fragrance ni dalam konteks dunia zaman moden ni, fragrance adalah satu term yang dicipta untuk meletakkan beratus-ratus, mungkin beribu amount of toxic chemical yang the producer ataupun pengeluar produk tu tak nak kita tahu apa dalam tu. Okay, contoh, I bagi contoh, tak ada gambar, sorry. You nak cari satu produk yang natural. Okay, you nak cari satu produk yang natural, you carilah, okay, contoh shampoo. Natural shampoo from plants. You Google, lepas tu jumpa satu brand. You cari, oh okay, baguslah, dia letak essential oil kan, walaupun I tak tahulah essential oil dia apa grade apa, tapi dia letak essential oil, dia letak, oh shampoo dia daripada sekian-sekian. Maknanya semua barang-barang natural. You Google satu-satu, oh natural. Tiba-tiba ada satu fragrance. Jangan beli kerana fragrance itulah mana dia nak letak benda-benda yang dia tak boleh letak tapi dia letak dalam fragrance sebab diorang tak perlu declare. Okay, pengeluar produk tak perlu declare apa ada dalam fragrance sebab diorang boleh jadikan itu sebagai macam dia punya trade secret. Okay, so kita lah yang pengguna ni yang rugi, yang kata orang teraniaya lah kalau kita beli. Okay, sebab kita dah ada ilmu fragrance. Sila tag, siap-siap. Okay? Tag, siap-siap. So, SLS semua, sodium lauryl sulfate semua tu, Google. Okay, Google. Kalau you tengok nama ingredient tu, dengan ada nombor-nombor panjang pula tu, susah nak sebut, tak payahlah beli. Okay, tak payah beli. Ingat, apa yang kita letak atas skin kita, okay, few saat dia dah masuk dalam our system. Dah pergilah dekat darah. Pergi satu badan. Okay? So inilah contoh-contoh xenoestrogen. Okay, tengok ni. Pewangi. Ada orang guna pewangi ni lagi ke? Tak ada kan? Semua orang pakai diffuser kan? Kan? Okay, so pakai diffuser, pakai essential oil daripada yang living. Makeup, skincare pun sama.
makeup, skincare, berjuta-juta xenoestrogen dalam tu. Our detergent, pencuci. Okay? Kalau ada yang belum ni lagi, jangan ni bahaya ni. Ada orang pengsan sebab benda-benda ni. Dia terlalu tinggi chemical, bau dia pun kuat. Kalau you letak ni detergent ni, sebelah dia you letak contoh beras ke ataupun roti ke, roti dengan beras tu akan absorb. You makan beras atau roti tu, you akan dapat rasa sabun tu. I pernah ada orang bagi I kerepek. Tahu kerepek? I gigit kerepek tu kan, rasa sabun. I rasa dia letak kerepek tu dekat sebelah sabun. So jangan makan sebab rasa tu dan bau tu dah menunjukkan ada molekul of that chemical dah masuk dekat makanan tu. So sila buang. Okay? Ni plastic products. Segala-gala plastik produk. Memang susah nak tukar tau sebab macam I ada anak kecil kan. Ada anak kecil, dulu I memang bagi dia pinggan plastik, cawan plastik kan. Tak nak pecah kan, nak senang. Tapi sekarang I dah tukar. I dah tukar semua pakai kaca. So I latih diorang pakai kaca. Kakak tu okey lah, yang adik tu pun pakai kaca. So tukar semua kepada kaca. Okay? Kepada kaca. Okay? Itu makanan-makanan dalam tin ni yang dah diletakkan apa kata orang tu, perasa tu satu, kemudian yang diawet, pengawet tu, okay? Jangan, okay, highly processed food, yang ni tap water semua tu, and then sabun semua tu, okay? So inilah contoh-contoh xenoestrogen. Kalau nak betul-betul nak jaga, kena buang benda ni, okay? Okay, so macam mana xenoestrogen ni menyebabkan dia kacau estrogen level kita sampai jadi estrogen dominance yang menyebabkan estrogen kita ni banyak. Okay, so apa yang dia buat dekat kita punya reseptor? Okay, untuk semua hormon ni masuk dekat sel kita, dekat sel di mana dia diperlukan, okay, dia perlukan reseptor. Reseptor tu macam maksudnya tempat penerimaan hormon tu. Dia macam, kalau macam helikopter nak mendarat tu, dia kena ada helipad. Betul tak? Dekat bangunan dia kena ada helipad. Okay, dia macam helipad tu, tempat di mana hormon tu nak masuk, kena ada tempat penerimaan reseptor tu dekat sel itu. Okay? So, xenoestrogen ni, okay, the toxic chemical yang jahat ini, kenapa dia dipanggil xenoestrogen? Sebab dia telah menipu sel badan kita dengan dia memasukkan dirinya dekat reseptor estrogen. Okay, ni kita bagi contoh lah. Contohlah reseptor estrogen tu, kita nak bagi contoh bentuk dia macam tu. Okay. Estrogen sebenar yang body kita hasilkan, bentuk dia bulat. Okay. Contoh ni contoh tau. Kita pun tak tahu bentuk estrogen tu macam mana. Tapi contoh nak bagi gambaran, estrogen tu pergi dekat reseptor dia bentuk macam ni sebab dia punya reseptor melengkung sesuai dengan bentuk estrogen tu. Kan, dia nak bind dekat sel kita supaya dia boleh buat kerja dia sebagai seorang estrogen kan. Tapi yang xenoestrogen, barang-barang daripada kita punya makeup semua tu yang ada banyak-banyak toxic chemical tu, diorang menyamar, dia kata saya estrogen kan. So dia masuk dekat kita punya estrogen receptor. Dia masuk banyak-banyak ni. So semua estrogen receptor kita dah dipenuhi, bukan kita, orang lain, dah dipenuhi oleh xenoestrogen ni. So estrogen sebenar tak dapat masuk, tak dapat buat kerja dia. Okay, so dia sending unintended signal, maksudnya dia dah tak buat kerja estrogen sebenar, dia dah kacau. So estrogen yang xenoestrogen dah banyak, estrogen yang body kita keluar tapi tak dapat masuk reseptor pun banyak, so bertambah-tambahlah estrogen dalam badan kita. Dan xenoestrogen ni bila kita buat blood test, dia akan nampak tinggi. Dia akan nampak tinggi sebab dalam blood test pun nampak dia macam estrogen je. Dia macam nampak satu kategori je semua, so dia jadi sangat elevated. Sangat-sangat elevated, tinggi gila. Dia sampai beribu-ribu kalau orang yang ada estrogen dominance tu, dia akan level estrogen dia beribu-ribu. Okay, sedangkan body kita akan produce
akan produce sepatutnya kalau body kita dalam keadaan yang optimum, yang sihat, dia akan produce yang banyak mana diperlukan je. Okay? So bila xenoestrogen ni dah masuk dekat dia punya reseptor, estrogen ni ingatkan okay aku kena produce lagi lah ni kan, macam tak dapat nak buat kerja. So itu adalah satu punca juga kenapa banyak. So jadi bertambah-tambah banyak, body dah tak kenal dah mana satu xenoestrogen, mana satu estrogen sebenar. So the level elevated dan dia membawa pada estrogen dominan punya kesan. Dan bila dia dah banyak sangat tu, mulalah nampak weight gain. Okay, weight gain. Salah satu simptom yang keluar. Okay. So, can it affects men? Boleh ke dia affects men? Xenoestrogen ni sebab tadi kita cakap banyaknya nampak macam untuk orang perempuan dia punya efek kan? Okay. Tidak ya. Orang lelaki pun, zaman sekarang punya orang lelaki ni, sebab itulah banyak ni. Banyaklah lelaki-lelaki TikTok kan yang buat video-video macam orang perempuan. Sebab banyak estrogen. Okay, banyak sangat estrogen dalam badan tu kan sampai habis ciri-ciri kelelakian tu hilang. Okay, so ni salah satulah dia boleh nampak lah dekat sini ni perut ni kalau nampak lah. Kalau yang keluar bila dah teruk sangat tu keluarlah dekat fizikal dia nampak perut dia kan. Tapi sekarang pun dia tengok ada muka budak lelaki licin daripada muka kita. Kan? Apa tak dia buat kan? Banyak xenoestrogen lah tu. Okay. Kemudian okay, kemudian so kalau ada orang tanya xenoestrogen ada efek tak dekat lelaki? Ada sebab macam ni. Orang lelaki pun dia ada dia perlukan sedikit estrogen. So dekat badan dia pun ada reseptor untuk estrogen. Ni ada reseptor tu. Tapi bila dia pakai perfume, bila dia pakai benda-benda yang toxic chemical ni, all those xenoestrogen pergi attach dekat dia punya estrogen receptor. Okay? So itu yang jadi estrogen dominan dekat orang lelaki juga. Okay, ya kalau you nampak orang lelaki ada men's boobs kan, itu confirm. Confirm. Kan bila dah tahu benda ni kan, kadang-kadang tu tak baik tau. Macam kadang-kadang alamak dia terbanyak estrogen lah. Macam itu. Lepas tu okay tak nak pandang orang. Okay. Kan sebab kita dah tahu. Kita dah tahu. Okay, sebab sekarang bila nampak benda-benda macam tu kita dah tak associate ni makan banyak ke apa tak. Okay. So kita nampak dia ada di sebaliknya tu ada masalah lain. Dah jadi pandemik. Okay. Okay, so kenapa lagi jadi kenapa jadi estrogen dominan ni? Sebab kedua dia adalah sluggish liver dengan gut dysbiosis. Okay. Kita punya estrogen ni, bila dah guna semua tu, bukan setakat estrogen semua lah, practically semua hormon, bila badan kita dah pakai, okay, kita kena bawa keluar. Kita kena proses lah, dah kena proses bawa keluar. So dalam badan kita yang bertugas untuk proses benda ni liver salah satu, kidney, badan dia bekerjasama dengan kidney, dengan kita punya urine, dengan kita punya intestine untuk keluarkan benda tu. Okay, so sama ada kita keluar melalui peluh, kencing, berak semua tu. Okay, secara general dia, secara mudahnya. Okay, so yang ni bila dah circulated tu dia akan bila dah guna semua tu sepatutnya liver kita kena proses bawa keluar. Tapi satu benda xenoestrogen ni dia akan buat sluggish kita dia buat liver kita sluggish. Ni salah satu kesan dia lah. Maksudnya kita nak guna liver tu untuk bawa keluar. Okay, tapi xenoestrogen ni kan saya cakap tadi badan kita tak kenal sebab dia adalah bahan asing. Dia adalah bahan asing. So liver tak dapat keluarkan. Okay, bila tak dapat keluarkan dengan masalah sluggish liver tu juga apa yang jadi adalah benda ni circulated back into our system. Okay, maknanya dia tak proses tapi dia circulated back. Dia masuk balik dalam kita punya sistem. Kemudian kalau kita ada masalah gut imbalance with higher estrobolome. Higher estrobolome ni sebenarnya satu enzim lah. Dia untuk bakteria-bakteria yang diperlukan untuk menukarkan excess estrogen tu kepada bahan yang kita boleh keluarkan oleh badan. Tapi kalau gut kita ada banyak problem dekat gut kita. Contohlah kita bakteria baik tak banyak, tak cukup banyak. Bakteria baik tak cukup banyak untuk menguraikan excess estrogen tu, maka dia akan masuk balik dekat kita punya bloodstream. Okay, ni secara ringkas dia sebab sebenarnya penerangan dia lagi teknikal lah. Dia goes one by one lepas satu. Okay, so dia akan masuk balik dekat dalam body kita. So dah lah ni tengah produce lagi ni estrogen. Kemudian
keluar lagi, masuk balik pula. Yang sepatutnya keluar tapi pergi masuk pula. Dah bertambah-tambah. So it's either cause the estrogen dominance ataupun worsening it. Maknanya kalau dia dah berada lama dalam situasi tu, maknanya benda tu adalah worsen dengan keadaan sluggish liver dengan gut dysbiosis ni, maknanya ketidakseimbangan gut microbiome. Bakteria-bakteria baik di dalam perut tu tak cukup seimbang, tak dapat nak proses. Okay, so ni sebab dia. Okay, yang kemudiannya, kalau sesiapa yang berada dalam birth control, especially yang pills kan, pun dia akan kacau kita punya hormon sebab dia ada sintetik estrogen dengan progestin. Progestin ni adalah sintetik progesteron. So bila badan kita tak kenal benda-benda yang sintetik ni, okay, dia of course dia akan kacau dan sintetik estrogen tu membanyakkan lagi the estrogen dominan yang ada kat dalam badan. Kemudian daripada pemakanan, highly processed food and GMO food. Ini pun kenapa? Sebab highly processed food ni dia akan guna segala bentuk pengawet, segala bentuk chemicals lah basically. You are not eating food tapi you are eating chemicals, toxic chemicals. So dia bukan real food pun, dia bukan makanan sebenar. Kan dia adalah dijadikan bentuk sebagai makanan tapi sebenarnya kita tak tahu dia benda apa. Okay, and then antibiotic injected poultry, ayam cucuk, okay, even lembu pun cucuk. Okay, lembu, siapa yang dapat tengok macam mana orang bela lembu kan ataupun ayam yang untuk pasaran yang lebih besar, contohnya dibekalkan dekat penjual kepada restoran-restoran, okay, ataupun penjual-penjual daging, okay. Memang dah ada satu regulation untuk diorang follow the vaccination punya schedule. Okay, even the food, okay, dia ada food yang spesifik. Macam my brother ada perniagaan membeli lembu, maknanya dia jual daging. So I cakap kat dia, kenapa you letak lembu you kat dalam kandang? Bagilah bagi dia makan rumput tu kan. Dia kan makan rumput. Kat otak dah bagi makan dah, dia kata. Dah bagi makan dah. Lepas tu kata, bagi makan apa? So dia pun katalah, benda tu memang kena ambil dengan certain jabatan lah. I pun tak sure jabatan apa, tapi yang berkaitan dengan haiwan peliharaan ni lah. Yang untuk commercial punya purpose. Yang untuk dijual memang kena bagi makan sebagaimana yang telah ditetapkan. Okay, so of course lah makanan tu telah di-adjust supaya lembu tu membesar dengan cepat, supaya ayam tu membesar dengan cepat. I pernah tengok satu, apa kata orang ni, dokumentari, majalah 3 je. Macam mana orang yang bela ayam tu. Orang yang bela ayam tu, bela ayam dalam reban yang sangat besar, ada beribu-ribu ayam dalam tu sebab dia nak bekalkan kepada KFC semua. And I pernah buat satu macam research, kajian masa belajar dulu, zaman belajar on business ayam mas. So memang diorang ada satu industri membela ayam ni supaya ayam tu daripada baby tu menjadi ayam yang gemuk tu dengan tempoh yang sangat cepat sebab dia perlu untuk restoran-restoran dia. Okay, so apa yang dia buat cepat tu? Of course lah dia cucuk ejen-ejen pembesaran. Okay. Okay, so boleh kait tak dengan kenapa zaman sekarang ramai budak-budak, okay, even sekolah rendah dah ramai yang period. Sebab macam tu lah, macam dia dah dicucuk dengan hormon. Dicucuk dengan hormon, tiba dia jadi orang besar kan. Tapi mind belum cukup matang lagi. Tapi body dah menjadi macam seorang remaja. Tapi mind tak ni, so tak ready. Kan? Dia tak ready menjalani kehidupan sebagai seorang remaja sebab badan je yang melalui proses pembesaran tu. Okay? Kemudian high sugar including high fructose corn syrup. Ini memang ada banyak sangat dalam processed food. Dalam jajan-jajan anak, dalam air jus. Okay? Kalau kita pergi supermarket, kan, check lah segala ingredient tu. Penuh dengan high fructose corn syrup. Even benda yang tak rasa manis pun, okay, contohlah jajan tu perasa dia adalah barbecue. Okay, barbecue dia punya perasa pedas kan, hot.
hot and spicy ke apa-apa, jajan tu tengok kat belakang ada high fructose corn syrup. Okay. Even the white sugar yang ni my doctor lah yang check. Yang my doctor yang check my hormone, okay, dia ajar sugar. Sugar tu yang kita makan white sugar tu, itu pun menyebabkan estrogen boleh naik. Okay, sebab the white sugar itself is a highly processed food. Siapa pernah tengok video pembuatan gula putih? Proses dia adalah sangat-sangat panjang dan banyak sangat proses dia. Daripada air tebu yang kali hijau pekat tu boleh jadi butir-butir warna putih. Menunjukkan betapa highly prosesnya gula putih. Okay, so kurang-kurangkan. Kemudian apa ni stres. Okay, ni stres ni bila kita dah guna EO kan, kita dah tahulah stres ni adalah luaran je kan, sebab dia datang daripada kita punya emotion kita go deeper lah bila kita cakap pasal emotion. Okay, kenapa? So stress akan leads to high cortisol. Okay, this is another hormone. Okay, high cortisol akan leads kepada low progesterone. Okay, bila progesteron low, estrogen akan dominate. Sebab macam tadi, api dengan ais tadi, ingat tak? So low progesterone akan lead to high estrogen. Okay, kenapa bila high stress lead to high cortisol? High cortisol ni boleh lead kepada low progesterone. Okay, progesteron ni selain daripada dihasilkan oleh ovari, okay, organ ovari kita, kewanitaan kita, ada juga portion of it produced by adrenal glands. Dalam kita punya endocrine system tadi. Okay, so dalam situasi yang stres, okay, adrenal glands akan prioritize cortisol. Dia akan keluar cortisol untuk body kita manage the stress. Okay, so masa tu progesterone dia tak produce lah. Dia tak produce. Dia inhibit the production of progesterone. So masa tu dia akan keluarkan cortisol. Okay, cortisol diperlukan banyak supaya cortisol ni boleh body kita gunakan untuk menghadapi stres tu. Okay. Dan di situlah akan terjadinya low progesterone lah. So estrogen akan naik. Jadi estrogen dominance. So bayangkan orang yang berada dalam situasi stres untuk satu tempoh masa yang panjang. Contoh, you are in satu working environment yang stress, okay? So itu pun menyumbang kepada you punya high estrogen, okay? Yang ni itulah yang duduk dalam situasi yang dekat office ke stress kan, ataupun you ada, I don't know, maybe macam caretaker of orang sakit pun ada stress level yang tinggi. Student pun ada stress level yang tinggi. Mak-mak pun ada stress level yang tinggi. Tapi bab stress ni rasa orang yang living insyaAllah lah ada pandai sikit lah kan. Dah pandai, dah manage. Kita ada EO stress away tu, pakailah lumur banyak-banyak. Okay. Kemudian, so what can we do to help ourselves? Nak ke 10 dah so I akan try cepat. What can we do to help ourselves? Okay. So, kita pertama sekali kena elimination of the causes. Sebab kalau you add on something tapi you tak eliminate, dia tak jadi. Okay, so apa yang kena buat? Ditch and switch off toxic product to the natural one. So yang ni senang je sebab you will get it from Young Living products. Okay, dalam Young Living ada skincare, ada Tiff household cleaner. So you dah tak payah beli different deterjen satu untuk cuci lantai, satu untuk cuci belah air, satu untuk cuci cermin. Tak payah, beli satu je, Tiff household cleaner, then you boleh cuci segala benda. Sebab Tiff household cleaner tu boleh digunakan dekat semua permukaan. Okay? Avoid ni patutnya huruf besar semua. Highly processed food, junk food, high fructose corn syrup. Maknanya makan real product. Real food. Okay, real food maksudnya kita tahu yang ni beras dimasak jadi nasi. Ni ayam dimasak nampak lagi bentuk ayam. Kan? Daging masak bentuk daging. Paling-paling pun jadi minced meat. Sayur. So nampak dia punya originality of the food. Bukan something yang kita tak tahu. Ini apa benda? Ini apa benda? Okay, so benda-benda yang processed food ni kita kadang tak tahu dia apa. Okay, kemudian kita cubalah beli ayam organik dengan telur. Yang apa nama dia? Free range kan? Yang tak dicocok tu. Kalau ayam tu cocok dengan ayam cocok, okay, cocok hormon.
Kemudian telur yang dihasilkan pun akan ada. Dia punya molekul tu akan masuk juga kat telur. So kita makan telur tu, ingatkan sihat dalam ni kan, aku dah makan ni protein, high protein kan, tapi ada that element of toxic tu kan. Okay, kemudian reduce usage of plastic. Okay, plastik ada banyak jenis kan, plastik ada banyak jenis. Barang-barang pinggan mangkuk, kemudian plastik-plastik barang, banyaklah plastik ni, terlalu banyak sebab dia dah merata-rata dekat dunia ni kan. Even our clothes, polyester semua-semua tu daripada plastik. So try cari yang cotton, try cari yang natural fiber, itu macam cotton, wool, sutera, okay, linen pun natural. So tukar barang-barang kita. Kemudian release our stress and side emotion. Yang ni kita pandailah, insyaAllah orang yang living pandai guna buat benda ni sebab kita ada oils. Okay. Kemudian ini additional step yang I rasa dia membantulah kalau kita nak mengatasi estrogen dominance ni. Kita kena aktif. Dia tak boleh sedentary lifestyle sebab bila kita sedentary, kita ni menggalakkan penternakan lemak daripada makanan-makanan yang kita makan, kan, kita tak bergerak. Okay, so yang tu ada involve hormon lain juga sebenarnya. Sebab tu tak boleh sedentary. Lagilah dengan kehidupan kita ni yang kita banyak desk bound, kita banyak kerja dekat desk kan. Even kita belajar pun dekat desk. Kita tak ada satu lifestyle yang membolehkan kita ni selalu keluar dan beraktiviti. Kalau orang yang memang rajin beraktiviti, bagus. Bagus. Okay. Cuma ni saya cakap generally, ramai orang sedentary sekarang. Lepas tu dengan cuaca panas kita kan, macam kita tak nak keluar. Okay, and then sweat it out ni maksudnya kena keluarkan peluh. Maknanya melalui senaman, melalui whatever senaman yang you rasa you boleh buat lah, yang you, kalau yang belum buat lagi, ada rutin senaman tu dah boleh start buat sebab you bukan, senaman tu bukan nak kurus. Okay, senaman tu kita nak tolong badan kita supaya tak ada inflammation. Kita dapat keluarkan benda-benda, kita boleh expel juga certain degree of toxin dalam badan kita. And then sleep. Okay, kenapa sleep? Sebab salah satunya bila kita tidur, liver kita boleh buat kerja dia dengan baik untuk memproses segala-gala hormon ke toxic chemical yang masuk ke badan kita. And then grounding. Grounding membantu inflammation. Dia mengurangkan inflammation dalam badan. Sunning sebab kita nak dapatkan the vitamin D. Vitamin D is very important untuk semua hormon punya pembentukan. Organic and real food, and then emotional release. Okay. Kemudian kita nak be more specific. Okay, more specific macam mana nak further support our hormones. Sebab kalau kita buat sampai kat sini je, boleh, tapi impact dia tak cukup. Okay, sebab estrogen dominant ni macam saya cakap tadi, dia bukan something yang you dapat hari ni banyak pakai hari ni banyak pakai makeup toxic chemical, esok estrogen dominance. Tak. Okay. Dia dah duduk lama dalam badan kita. Okay. So, kalau you buat yang ni, okay. Tapi sekejap. Maksudnya lama nak dapat balance tu. Okay. So, apa yang kita kena buat dengan menggunakan apa yang kita ada. Okay. Untuk lebih menolong badan kita supaya kita dapat support our hormones ni. Estrogen dan progesteron. Okay. First and foremost, Ningxia Red. Okay. I tak boleh nak cakap macam mana lagi, tak tahu nak cakap macam mana lagi betapa pentingnya Ningxia Red ni untuk badan kita. Okay, first and foremost Ningxia Red. Sangat penting, sangat penting. Okay, kenapa? Sebab okay, kalau I nak kaitkan dengan hormon tadi, cerita estrogen dominance tadi, I letak benda ni, supports liver detoxification, sebab kita nak bawa keluar excess estrogen tadi, termasuklah xenoestrogen tu daripada badan. Sebab bila kita nak buat liver detox, kita perlukan nutrients. Nutrients yang penting tu ada dalam Ningxia Red. Okay, so Ningxia Red ni memang formulated with liver in dia punya mind. Maksudnya bila Ningxia Red ni formulated, dia dah tahu dah efek dia kepada liver detox. Sebab liver detox ni very important. Dan dia juga improve kita punya gut health in terms of gut microbiome tadi, and then dia baiki in terms of fighting the free radical, whatever
free radical sebabkan inflammation, Ninzaret akan tolong. Kemudian super rich in antioxidant. Yang saya cakap tadi untuk fight the free radical. Dekat seluruh badan kita, termasuk all the glands dalam badan kita, okay? Semuanya kalau bermasalah, maknanya dia inflame, dia ada inflammation. Okay, disebabkan oleh free radical. So untuk fight the free radical, kita perlukan antioxidant. Badan kita memang sangat perlukan antioxidant untuk mengatasi semua masalah-masalah dalaman yang inflammation, free radical, tak cukup nutrients kan. Okay, so Ninzaret dia adalah satu minuman yang nutrients dia dense. Banyak sangat nutrien dalam tu. Dan I letak 3, tapi kalau ikutkan Ninzaret ni boleh buat lebih banyak, tapi in the context of hormone, I letak 3 ni dulu. Okay, supaya you nampak kenapa I kena minum Ninzaret. Sangat penting untuk bawa keluar excess estrogen. Okay. Kemudian, okay, these 3 oils, I panggil dia hormon cantik protokol. Okay. Apa dalam hormon cantik protokol ni? Ada Progestins Phytoplus, ada Geranium, ada Endoflex. Okay. Jom kita go through satu-satu apa nak buat. Dengan, okay, Endoflex. Kenapa Endoflex kan? Okay, Endoflex ni, nama dia pun endo kan? Menunjukkan dia adalah satu oil yang diperlukan oleh kita punya endocrine system. Okay, endocrine system kita ingat tak tadi? Yang ni, okay, kita punya glands, kita punya sistem ni dia nak communicate daripada satu tempat ke satu tempat yang lain tu, dia memerlukan kesihat, maknanya dia kena sihat untuk dia communicate tu. Okay, so kita nak jaga kita punya endocrine system ni, kita sapulah tempat-tempat glands ni dengan Endoflex. Minimum 2 kali sehari. Okay. Give some love to your endocrine system. So, oils yang ada dalam Endoflex ni ada properties untuk hormonal balance and then improving and balancing metabolism dan juga weight control. Memang ada dalam Endoflex ni. Okay. So, ramai orang cakap selain daripada menolong hormones, sesiapa yang pakai Endoflex juga dia ada more mobility. Kan, so ni ada satu benda yang I rasa mind blowing masa belajar about Endoflex ni, bila sapu dekat dekat kita punya ankle kan, dia tak penat. Ni Kak Yoni ajar. Kak Yoni and Teacher Wati pun ada ajar juga. So boleh lama. Sebab dia all dalam ni dia macam membantu juga kita punya mobility tu. Okay, so give some love to your endocrine system. Endoflex wajib sebab kalau endocrine system you tak sihat, macam mana dia nak keluarkan hormon yang diperlukan oleh badan, macam mana dia nak balancekan hormon tu sebagaimana yang badan kita perlukan. Okay? So, Endoflex yang pertama. Okay, yang kedua. Okay, this is Progestin Phytoplus. Okay. Generally, it helps to boost the production of progesterone naturally, improving the estrogen to progesterone ratio, resulting in hormonal balance. Okay, for me, this is like the most important oil kalau you nak balance kan your estrogen and progesterone. Okay, because kalau progesterone level you cantik, estrogen you dia akan behave. Okay, estrogen kita akan behave, dia keluar level yang patut, yang diperlukan je. Okay, so progesterone kena tip-top. Dan bila kita aging, progesterone sangat mudah untuk menjadi low. Dan dalam keadaan zaman sekarang ni, progesterone adalah satu hormon yang paling ramai orang low. Paling ramai. Okay, so Progestin Phytoplus. Okay, nama dia Progestin Phytoplus. Wajib. Okay. Dia memang dalam 3 serangga tu, 3 tu adalah wajib lah bagi I. Tapi yang ni I rasa macam, this is like game changer. Kan? I mula pakai ni sebab I masa tu belajar pasal fungsi progesteron. Dan dia memang game changer. Ini macam, oil ni sangat penting. So, masuk dalam you punya list. Kena pakai progesteron. Kalau you punya progesteron cantik, estrogen you akan cantik juga. So you boleh nampak efek dia
mula-mula you akan rasa you punya mood dulu. Mood you akan okay. Macam susah you nak jadi tak ada mood tu. Susah. Sebab tadi I cakap progesteron dia membantu mood kan. Sebab bila progesteron dah pakai benda ni, dia bantu badan kita untuk produce progesteron naturally, kita akan mula rasakan perbezaan tu. Okay, mula rasakan perbezaan dari segi kita punya mood, lepas tu kita punya period kan. Okay, ini satu Kemudian yang ketiga adalah geranium. Okay, sebenarnya ada je banyak oil lain yang membantu estrogen, supporting and balancing the estrogen. But kenapa I pilih geranium? Okay, sebab satu dia macam single oil dan dia adalah sejenis bunga dan dia sangat wangi. Okay, dan untuk orang wanita kan, kalau you nak mengembalikan ciri-ciri kewanitaan tu, sebab kita ramai wanita zaman sekarang dia jadi kurang estrogen tu satu lagi sebab dah banyak testosteron, banyak hormon lelaki tu sebab kita ambil tugas orang lelaki. So hilang sifat-sifat femininity tapi diganti dengan sifat-sifat masculinity. Ramai perempuan yang masculine sekarang sebab kurangnya estrogen. So geranium dipakailah untuk support you punya hormon, nak support and balancing the estrogen. So bila dengan oil ni kita tak ada risau kalau saya sapu banyak-banyak sangat nanti estrogen saya naik, tak. Okay, dengan oil, essential oil adalah satu magical, apa nak cakap, satu bahan yang sangat magical lah Allah cipta ni untuk kita manusia guna tanpa kita perlu risau dia terlebih terkurang. Okay, kalau you cari dekat tempat kat luar sana, nak balance your hormone naturally, dia akan guna food ataupun tea apa semua tahu. But you kena pandai balance. You kena tahu kat mana level you nak berhenti makan sesuatu food tu ataupun minum sesuatu teh tu ataupun whatever lah yang dia suggest. Okay? Tapi kita sangat beruntung sebab kita dapat akses kepada essential oils yang tidak akan menaikkan lebih daripada sepatutnya dan tidak akan menurunkan lebih daripada sepatutnya. Okay? Kita memang akan dapat balance. Kalau essential oil ni sifatnya menambah sampai jadi terlebih, dah lama dah ramai orang dalam ni dah intoxicated dah kan. Tapi sebab ramainya orang pakai oil bertahun-tahun, dia takkan nak, insya-Allah dengan sifat-sifat essential oil yang Allah ciptakan tu takkan ada masalah terlebih atau terkurang, dia akan optimum. Cuma untuk you nak pakai mula-mula tu you perlukan masa untuk body you naikkan paras yang diperlukan tu. Okay, so jangan putus asa, pakai je dulu tiga-tiga ni untuk satu tempoh dalam you bagi dulu you tengok macam mana. Tapi macam I masih pakai sama je setiap hari. Okay, Endoflex I pakai dekat tapak kaki. Endoflex I pakai kat tapak kaki dengan all the endocrine punya tempat tu, adrenal, thymus, lepas tu dekat bahagian lower bawah pusat ni. Lepas tu tapak kaki. Kenapa I pakai kat tapak kaki? Sebab pernah dengar sharing daripada our top leader, Francis Fuller. Itu cara paling senang lah nak bagi Endoflex tu sampai dekat semua organ yang memerlukan dia. Okay? So tapak kaki. Kalau you tak tahu nak letak oil kat mana, letak kat tapak kaki lah. Okay. Progestin Phyto Plus, you put dekat soft tissue. Soft tissue sebab kat situ dia masuk. Sebab hormon ni, hormon yang daripada dalam endocrine system ni, dia tak ada macam spesifik, macam duct, DUCT, tak ada. Dia memang akan terus masuk dekat tisu, dekat tu, dia akan pergi kat darah. Okay, so sapu dekat tempat-tempat lembut kat badan you. Okay, and you tengoklah mana dekat breast, dekat inner arm, dekat leher kan, yang lembut-lembut tu, you sapu Progestin Phyto Plus. Kemudian geranium, you senang sekali buat sebagai perfume lah. Kat sini, kat situ. Lepas tu orang-orang yang ada masalah macam keputihan kan. Keputihan ramai yang drop dekat panties. Drop kat panties. Lepas tu dia pakai panties tu. So geranium tu akan pergilah melalui skin dekat kita punya reproductive system. So ramai dah yang mendapat benefit lah daripada this combination of the three oils untuk balance dia punya hormon. I sendiri memang kalau I ingat balik kan, mengimbas kembali zaman-zaman I punya period dulu, so horrible. Bila I nak period je, I akan sakit kepala yang macam nak pecah. Yang macam, I rasa macam kalau I hantuk kepala tu pun, hantukkan tu pun tak sakit. I punya PMS terlalu teruk masa sebelum I pakai oil, these three oil dengan minum Ningxia. Tapi
lama kelamaan kan bila dah amalkan ni, I start pakai PPP, Progestin Phytoplast tadi, geranium dengan Endoflex since tahun tak ingat dah, tapi before I think it's before 2020 or 2020 I start. I tak perasan bila I nak period, I tak rasa apa-apa. Tiba-tiba je period. Itu adalah kesan-kesan yang I alami sendirilah. Dia macam no period. No, tahu-tahu period kan. Tiba-tiba period sebab dah tak ada all the unnecessary punya kesakitan tu. Dah tak ada period pain yang mencengkam-cengkam I punya ovari tu. Tak ada. Alhamdulillah. Dulu kalau I period pain, kaki I sampai biru. Sebab sakit sangat. Kan, lepas tu macam tak boleh lah nak buat kerja semua, tak boleh lah kan, sebab period. So takkanlah setiap bulan nak macam tu. Okay, tapi dengan insyaAllah dengan tiga-tiga ni you amalkan, you akan dapat period yang macam flawless. Flawless insyaAllah, tapi kena konsisten. Kalau tak konsisten, sapu sekali je tak boleh lah. Okay, so ini bunga geranium. Okay, kita wanita ni pakailah geranium bunga-bunga sikit. Okay, sebab nak mengembalikan kewanitaan tu yang banyak dah hilang tu. Okay, so I nak tunjuk what other essential oil lovers are saying about this oil. Okay, yang ni dia pakai liver, bagus kat liver dia. So baguslah untuk liver nak proses excess estrogen. Kemudian PPP, I nampak cycle I makin teratur sebab I ada PCOS dulu. Dan masa check up sama, doktor cakap tak ada cyst pun dalam my ovary. Sebelum ni dia ada cyst, tiba-tiba dah tak ada cyst. Alhamdulillah. Sebab dia konsisten. Last 3 years masa TTC, second baby, I rasa quite challenging compared to the first one. So masa tu dah rasa give up. So try consistent pakai Endoflex dan PPP about 2-3 months macam tu. Alhamdulillah garis 2. Sebab bila hormon cantik, kesuburan tu pun dia akan natural. Okay. Kemudian geranium is my savior. I suka drop dekat pad atau panty, tak rasa gatal. I think semua girls patut ada. Time period dah tak senggugut, and after miscarriage ada heel pain, banyak guna Endoflex. Okay. I ikut cara pakai geranium, Endoflex dan PPP yang diajar tim CEO. Geranium drop kat panties, PPP and hormone Endoflex guna to stabilize hormone. Period memang ada every month. Dulu ada senggugut, sekarang dah tak ada. My cycle dulu 35 hari. Sekarang cycle dia getting better. Okay. Dulu senggugut, emo, kan, sekarang heaven betul no period. Cycle period dia tetap. Mudah nak merancang. Pakai Endoflex, PPP and geranium lepas buka IUCD sebab hormon hairwire. Lepas pakai around 1 year, period kembali regular dan sedang membuyung sekarang. Kau tengah membuyung sekarang. Okay. Pakai Endoflex as deodorant, okay boleh sebab oil ni dia akan masuk je dekat skin kita dan pergi dekat kita punya bloodstream. Okay, so okay je sebenarnya kalau tak tahu nak pakai kat mana lah. Okay. Kalau period rasa sakit perut sikit-sikit, terus sapu Endoflex dan drop geranium dekat panties, hilang sakit perut. Sakit period pun elok. Okay, kenapa ramai bagi feedback pasal cycle period ni tahu? Sebab bila hormon kita cantik, tak ada terdominance ke, tak ada low ke, period tu memang akan okay, dia akan tetap dan kita tak menderita sebab tu period. So period yang okay ni salah satu indikator untuk menunjukkan bahawa hormon kita adalah okay. So this is my own experience, okay. My doctor, I buat hormonal blood test. Dia kata, this is the first time I jumpa patient yang hormon wanita dia perfect. That is her own word. Dia cakap perfect. Macam, perfect? Kan, Alhamdulillah. Dan I am grateful for the 3 oil yang I amalkan tu. Okay, so if you belum lagi amalkan the 3 oils, boleh start gunalah sebagai your routine. Okay. Okay, so this is my takeaway sebab tadi I ada tengok satu video about somebody yang dia dah berumur 50 tahun. So I think dia kata macam ni tau. Dia tak kata lah, dia kata macam masa kita umur 40, kita akan rasa kita tua. So betul dia cakap. So we might think 40 years old is old, but what if we live until 50, 60, 70, 80? Okay, so ni lama. Kalau kita hidup sampai 80 tahun, kalau sekarang kita 40, maknanya ada halfway lagi. Kan, halfway lagi tu, how do we live that life yang halfway tu? Kan, takkan kita nak bertongkat, nak harapkan anak kita, angkat kita
kan, dengan segala masalah yang kita ada tu. So take charge of our health now, which hormones adalah satu faktor yang sangat penting untuk kita punya health. Be in control and do your best, leave the rest to Allah. So thank you. So that's my that's my sharing. So I rasa saya boleh stop sharing. Baru I nak baca apa komen sekejap ya. Okay, I mula dari bawah sebab I tak tahu atas yang mana. Kalau estrogen tinggi, kena lebihkan pakai PPP ke? Ni estrogen tinggi ni yang I cerita tadi tu, estrogen dominans kan? You kena pakai tiga-tiga tadi. Yang I bagi suggestion tu, Ningxia satu untuk overall, kemudian tiga-tiga tu. Apa nama dia? Endoflex, PPP dengan geranium. Sebenarnya ada oil lain tapi I suggest geranium sebab you boleh jadikan dia perfume juga. Sebab kita nak buang perfume yang commercial tu, tak nak pakai dah. Okay, so boleh pakai geranium. Yang paling mudah lah. Okay. Kemudian Aziz nak tengok feedback yang fatty liver. Okay, boleh. Kejap Fatty liver ni dia ada pakai Juva Cleanse juga ya. Okay ni. Husband and adik-beradik ada fatty liver. You boleh screenshot kalau you nak. Okay. Bila liver cantik, memang senang nak apa ni? Nak mengatasi banyak masalah dalam badan ni. Okay? Aziz, Juva Cleanse tu dia telan ke dia capu? Dia ni jenis tu, ingest dan sapu dia cakap. Okay, dah dapat dah yang ni. Okay, dah ni kan dah capture ke? Okay, fatty liver, PPP. Kalau untuk orang yang ada cyst, okay, cyst ni you work on the cyst dulu, you boleh guna oil macam frankincense dan tif untuk you sapu kat kawasan tu. Okay, tapi cyst ni pun adalah satu indikator kenapa dia jadi sebab excess estrogen. Okay, so kena start balance the ni lah hormon. Okay. Okay, macam apa ni Adelina cakap ni kan, I period pun I pakai. Period pun I pakai PPP sebab memang kalau ikutkan hormon kita ni dia ada turun naik dia ikut cycle kan. Tapi sekarang ni kita nak betulkan balik. So kalau ikutkan buku Taming the Dragon Within by Dr. Leanne Diardius, dia pun suruh pakai PPP. Maknanya PPP ni you memang kena pakai di peringkat awal you nak membetulkan period, membetulkan you punya hormon. Okay, my reference, okay, lupa nak cakap. My reference adalah salah satunya adalah buku ni. Ni semua suggestion berdasarkan yang living products. Tapi banyak yang tak ada sebab ada dekat US produk-produknya. Tapi PPP is a must. So the moment you nak betulkan PPP wajib. Pakai je sebab body kita dengan oil body kita akan tahu bila nak sebab dengan PPP ni dia tak keluarkan progesteron, dia bukan progesteron, dia membantu badan kita untuk keluarkan progesteron tu, dia stimulate. Sebab kita tak pakai yang US version tu, yang US version tu dia memang ada hormon. Okay, geranium memang power, period memang lancar. Orang lelaki tak boleh pakai PPP. Okay, orang lelaki tak payah pakai PPP dengan geranium. Orang lelaki pakai Endoflex dengan oil untuk orang lelaki like Mister ke, Idaho Blue Spruce ke, Idaho Blue Spruce ke, okay? Mister Idaho Blue Spruce. Ya betul. Kalau nak reduce testosteron pula. Okay, reduce testosteron ni ramai ada je orang perempuan yang testosteron dia tinggi. So macam puan yang I cakap dalam presentation tadi, ambil EO yang bunga-bunga. So you buatlah yang hormon perempuan tadi. Okay. Ada lagi ke yang terlepas? Buat macam banyak juga ya. Endoflex boleh ingest. Kalau ikutkan dekat US, dia ada Endoflex Vitality. Maksudnya memang boleh ingest lah. Masuk dalam kapsul. Kalau you tahan rasa dia nak minum pun boleh. Tapi ingest lah. Geranium nak pakai kat mana? Geranium tadi ada jawab kan? Boleh buat sebagai perfume and you pakailah drop dekat
panties. Apa lagi soalan ni? Sorry. End of flag tengah 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 ni, tengah apa kata orang? Tengah OOS. So bila kalau you nak ni dia ada je nanti terus beli. Okay? Okay. Buku ni adalah Taming the Dragon Within. Buku ni adalah sangat padat dengan informasi berkenaan EO, berkenaan hormon dan hormon perempuan, hormon kewanitaan. Progesteron dengan estrogen lah. Dengan apakah YL oils dengan produk yang membantu. Okay? Ada tak soalan lagi yang terlepas? Aziz, kalau Ikin ni, kalau ada PT3 tumor history ni, nak start yang ni dulu ke ataupun better start liver dulu? Kalau macam ada yang berkaitan dengan pituitary, you guna oil untuk brain. You pakai frankincense dulu atau sacred frankincense dulu. Sapu dekat points, you sama ada you drop kat tengah ataupun you sapu kat apa ni nama ni? Ni pineal kat sini, pituitary kat sini. So you sapu je kat sini, brainstem dengan crown. Okay, ada tak lagi soalan yang terlepas? Ikin, nanti yang tu kalau you nak tahu lebih, kalau nak ni lebih, you PMI lah tapi you perlukan frankincense, sacred frankincense. Okay? Okay, IPM ni nanti. Tak nampak clear lah buku tadi. Okay ni. Nampak tak? Sebab I pun tak tahu. Okay, I stop share. Nampak tak ni? Oh, sebab I ada background. Gambar dia ada gambar, you type je tajuk dia Taming the Dragon Within. Buku ni dah lama dah I beli. Awal-awal I menjebakkan diri di dalam, apa kata orang? Menjebakkan diri dalam Young Living. Okay, ada lagi tak soalan? So, okay, kesimpulan dia, kalau estrogen dominance tu menyebabkan you gain weight dekat bahagian-bahagian situ, start balance the hormone. Okay, so insyaAllah dia akan, maknanya lepas ni kalau hormone you balance, you senaman, you jaga makan, terus nampak efek. Okay. Kak Ifa ada tanya, buah-buah yang ada kod tu GMO juga kan? Like durian D24, nanas MD2. Saya tak sure Kak Ifa, tapi mungkin sebab hari tu saya ada terbaca juga dekat Facebook. Tak semua yang buah-buah ni adalah GMO, tapi dia macam adalah teknologi dia untuk dia membiakkan lagi buah tu. But I don't know dia punya efek dekat kita punya wellness. Tak tahu how badan kita proses benda tu. Kan? So sebenarnya yang paling selamat sekali ni kita ni kalau makan yang kampung-kampung tu. Bukunya hormon tu aja kata dekat mana? Yang mana? Oh, yang ni Ni. Buku yang kata produce pada 2002. This is Dr. Thierry Hertog MD ni adalah apa ni kata orang digelar the hormone father. So my doctor yang buat my medical check up on hormone learn from him. Nampak tak? Buku ni tebal. Buku ni sangat tebal. Tak habis baca. Kena baca dia by topic. Okay. Ada soalan lagi tak? Sorry kalau I terlepas. I cuba So ingat Ningxia, Ningxia, Endoflex, PPP sangat penting. Kalau ada soalan oil apa you nak bawa kalau you terstranded dekat pulau, I nak jawab PPP. PPP is my love. Okay, PPP is my love. Okay. Okay, ada lagi soalan? Okay, Isovon, I tak share sebab
I nak fokus dekat all tu je. Okay, Isofon pun bagus. Isofon bagus, cuma I tak nak banyak sangat dalam my suggestion ni. Sebab kita nak apa kata orang, nak fokus dulu macam mana nak start membalance hormon ni. Okay. Okay, so sebab tu I tak masukkan Isofon. Kau ikutkan banyak lagi aku nak masukkan. Tapi tak apa, sabar-sabar. Sabar-sabar. Nurul sabar kan, kau suruh semua benda kau suruh orang beli, okay? Okey, untuk yang dah mula menopause symptom, 3-OLS tu cukup betul. Simptom menopause tu dipanggil perimenopause kan? Banyakkan PPP. Endoflex tu memang kena pakai and banyakkan PPP. Maksudnya kalau you pakai Endoflex sekali pagi dengan malam, PPP tu 5 kali. Okay, sebab bila perimenopause, simptom estrogen dominant dah sangat tinggi. Contohnya you akan ada banyak hot flashes. Hot flashes ni macam yang tiba-tiba you akan dapat macam satu hembusan kepanasan tau, heat. I tak tahu benda apa tu. Bila I tengok kat YouTube kan, oh ini maksud dia hot flashes. So ada orang macam dia boleh collapse because of the hot flashes tu. Okay. Hormon travel through darah, betul. Ni Kak Yoni, boleh I pause sekejap Kak? Just to... Boleh Kak Yoni, Allah Kak Yoni ada kat sini. So yeah, we do need PPP after menopause, but I would suggested people yang 45 above tu kurangkan PPP, guna juga tapi lebihkan Sclare Essence, because nanti PPP dia membuat-buat diorang lagi bloated for unnecessary reason, because that happened to me. Yeah, I pun dulu kemaruk lah pakai PPP everything, because yes, it's good for the skin, it's good for a lot of things and all that. But when I coming to my menopause age 52 like that, right? So I terus membuat tu, I naik gemuk, jadi macam gemuk-gemuk gila. Tu I tanya kenapa? Even makan gula sikit gula pun dia punya naik tu macam 1 kilo. Dia punya apa tu semua. So until when I did research, I cakap this one cannot, tak boleh jadi. So what I start to lose weight, start to lose inches dramatically is when I gunakan Sclare Essence juga. Instead of PPP. So Endoflex memang perlulah. Kalau you nak boosterkan Endoflex tu, macam you nak really lose a lot of weight, okay, you can combine energy also. Anything that is ada black pepper ke apa kan, it will help to you punya metabolic rate to increase much more faster also. Yeah, so this one I recommended people untuk 40 lebih age lah. And we have seen and I have a few groups lah. You can ask Padimi group, semua yang they have people in that category of age. They lost inches a lot. We have a lot of pictures before and after, semua orang terpanjat. Sampai at one stage, I think beginning of the 3 to 4 months ago, Sclare Essence sold out. Yeah, so because menggunakan Sclare Essence je, you won't lose the kg, but you lose inches. Inches loss tu punyalah banyak sekali because water retention. You jadi macam bloated. Yeah, so lagipun apa ni, kalau kita pakai PPP pun kita punya breast pun bila kita nak reach menopause pun, kita jadi membuak-buak sampai D-cup lah, D-cup lah, everything like that. Because we dulu sukalah pakai PPP kan. Kak Yuni ada dulu ajalah pakai PPP, nanti kita punya breast cantik, tegap cantik, full lah cantik gitu. Tapi bila at that age where you are nak menopause ready, dia jadi membuak-buak pula, tak boleh control. Yeah. So Kak Yoni. Sebab mungkin sebab Kak Yoni datang daripada perspektif of your own experience kan, so dia lagi macam tips tu lagi sangat berguna lah. Sebab macam I belum reach that stage lagi, so my stage is on the estrogen dominance punya problem lah, yang mana low progesterone kan. Rupanya bila dah sampai satu tahap tu, you kena imbangkan dengan Sclare Essence kan Kak Yoni? Sclare Essence ataupun Clary Stage lah.
Tapi Square Essence lagi better lah. It's a blend. Because I get this idea daripada Mary Young punya testimonial where she conceived anak dia kan. She gave birth at the age of 54 and 52 and 54. So for me it was like wow, like that, Wow. you know. Yeah. So dia minum air Square Essence. That's what my members yang buat. Yang my team tu dia 40 lebih tahun. And in fact dia dapat pregnant, and dia dalam pregnancy tu dia selalu minum Ningxia dengan frankincense saja. And Masya Allah, anak dia sekarang 6 years old, and anak dia is like super smart, super humble, super empathy, semua ada lah. Macam saya cakap, wow, dia kata dia pun macam tak terpercaya all this thing. Tapi she mentioned that lah, because dalam Mary Young pun cakap dia betulkan balik dia punya tempat pemberanakan dia tu macam orang muda. Dia dapat reversekan balik. Yeah, so that is at the age of 50 when she tried to conceive. Yeah, so from there I cakap, try lah, no harm, right? So bila I try cakap, alamak, apa ni, really I lose a lot of interest. Ada ni macam tak rasa bloated. But the kg is still there, but I don't I daripada XXL tu kan, double XL, I went down to L, and then sometimes I now is M to L. Wow. Impressive. I ada. Yeah, tapi I got the idea from Mary Young punya tu lah, dengan yang itu, because at that age she's trying to conceive. Yeah, I know some people don't want to conceive kan, tapi yeah, you can try a lot of Square Essence lah. Tapi having said all this thing, why Ningxia is important, kita kena always ensure our hormonal is in balance, right? Because kita tak dapat lari daripada keadaan sekarang. Ya, everywhere ada perfume, every single, dalam kereta, dalam itu, melainkan you duduk kat rumah, jangan keluar, jangan apa semua. Yeah, so it's very important. Pasal banyak orang salah anggapan, dan dorang dah baik aja, dorang condition baik, semua stop. Aku dah okay apa dah all this thing, but it's a journey. But like what you mentioned lah, ini zaman penyakit zaman sekarang ni. You cannot run away anymore, but what you can do, minimize it by consistently using our product. Because kita bukan sales tactic ya, macam kita kena perlukan, kita jadi taksub dengan benda ni, kita macam cannot go about this, because the environment, situasi keadaan sekarang, kita tak boleh lari daripada toxic ni mana-mana. Or especially I tengok sekarang kan lebih banyak side effect of the vaccine and all this stuff, you know, because like what you say, pituitary gland is very important, so omega is very important. We have to, you tahu tak, vaksin dia targeted ke tempat kita punya pituitary gland, so you have to use that. Brain power is like what you suggested is fantastic. Yes, I sekarang tengah amalkan lah brain power. Sebelum nak solat aja I pakai, so I use it 5 times a day, because I am at this age kan, dah tua, nak belajar lagi, nak kasih talk lagi, nak kasih apa-apa. So these are all the things that is very good lah. Yeah, okay, banyak sangat pula Kak Yuni cakap. Okay, terima kasih. Banyak tips yang kita belajar, sebab sebab kami belum sampai lagi nak ada experience tu. So bila Kak Yoni share tu sangat-sangat berguna tips tu. So boleh take note boleh take note apa yang Kak Yoni share tadi. And insyaAllah kita akan buat benda ni macam series. Okay, so now kita tengok weight gain yang disebabkan oleh estrogen dominance. So ada banyak lagi hormon situation yang lain yang boleh menyebabkan weight gain, but untuk case estrogen dominance, you boleh follow apa yang ada suggestion dalam this sharing pada hari ni. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi in the next class. Kalau ada salah silap, I minta maaf. Kalau ada soalan yang tak terjawab ke, tak nampak, bolehlah PM tepi ke nanti kan. Segala yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk yang lemah tu adalah my own weaknesses. Okay, so minta maaf semua, and thank you so much Kak Yoni for your input, sangat-sangat valuable to us. So kita semua lagi clear lah macam mana nak guna kita punya oils tu untuk kita punya hormon. Okay, so dah pukul 10.30, sorry sangat, I macam
tak perasan time ni. So semua orang macam esok mesti nak bercuti ke apa kan dengan cuti sekolah. Okay, so kita tutup dulu dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Okay, thank you everyone. Good night. Jangan lupa sapu on malam ni. Okay. Thank you, Thank you Aziz. semua. Thank you Shikin. Thank you. Thank you Ikin. Thank you semua. Assalamualaikum. My pleasure everyone. Okay, I end dulu